Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini kita masih lagi di dalam bab 6, sudut dan tangen bagi bulatan dan subtopik 6.3 tangen kepada bulatan. Okey, tapi dalam video kali ini kita akan lihat standard pembelajaran pada muka surat 157 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen kepada bulatan. Okay, kalau macam video-video sebelum ni kita dah belajar berkenaan ciri-ciri tangen kepada bulatan. Okay, so untuk kali ni kita akan menyelesaikan masalah pula yang melibatkan tangen kepada bulatan. Okay, tapi sebelum tu, okay, kita akan lihat dulu bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen kepada bulatan. Okay, apakah yang anda tahu tentang tangen sepunya? Apa yang awak tahu tentang tangen sepunya? Apa itu tangen sepunya? Apa yang awak faham tentang tangen sepunya? Okey. So, tangen sepunya adalah dua bulatan. Okey, tangen sepunya kepada dua bulatan ialah satu garis lurus yang merupakan tangen kepada kedua-dua bulatan tersebut. So, kalau ada dua bulatan, dia mempunyai dan satu garis itu merupakan tangen kepada kedua-dua bulatan itu digelarkan sebagai tangen sepunya kepada dua bulatan. Okey, perhatikan pasangan bulatan berikut dan tangen sepunya. Okey, jadi macam rajah satu ni, ada dua bulatan yang berjarak yang tidak rapat dan kita ada dekat sini ada 1, 2, 3, 4 tangen. Walaupun tak sama saiz dan dia punya bulatan berjarak, dia akan ada 4 tangen sepunya. Okey, gambar rajah kedua, pasangan yang kedua. Okey, kalau dia rapat, tinggal 3 tangen sepunya walaupun tak sama saiz ataupun sama saiz. Okey, seterusnya. Okey, kalau dia bertindih atau bersilang akan ada 2 tangen sepunya lah. Tapi kalau bertindih seperti ini, hanya ada 1 tangen sepunya. Okey, dalam rajah-rajah di atas didapati bahawa jika dua bulatan yang sama saiz atau berlainan saiz tidak bersentuhan seperti pada rajah 1A dan rajah 1B akan menghasilkan 4 tangen sepunya. Macam ni tadilah. Kalau tak bersentuhan akan ada 4 tangen sepunya. Okey, faham? Okey, bagus. Okey, kita lihat B. Bersentuhan di luar seperti rajah 2A dan rajah 2B akan menghasilkan 3 tangen sepunya. Ni kalau bersentuhan di luar. Dia akan dapat 3 tangen sepunya. Okey, seterusnya. Bersilang seperti rajah 3A dan rajah 3B akan menghasilkan 2 tangen sepunya. Okey, kalau bersilang macam rajah 3A dengan 3B ni akan hasilkan 2 tangen sepunya lah. Okey, dan akhir sekali bertindih di dalam seperti rajah 3C akan menghasilkan hanya 1 tangen sepunya. Macam ni dia bertindih dekat dalam 1 je tangen sepunya. Okey. So, kita nak menyelesaikan masalah, kita akan lihat kepada contoh 19. Okay, kita dah ada tangen sepunya tadi. So, kita akan lihat pada contoh 19. Rajah di sebelah menunjukkan dua bulatan yang berpusat di A dan di B dengan jejari 4 cm dan 3 cm masing-masing. Diberi PQRS ialah tangen sepunya kepada kedua-dua bulatan tersebut. Hitung nilai X. Jadi macam mana kita nak hitung nilai X? Macam mana nak cari sudut X? Okey. So, sebenarnya, kalau macam ni, kita perlu menggunakan sin atau cos ataupun tan lebih mudah. Tapi sekarang ni, menjadi masalahnya untuk guna sin, cos, tan mestilah menggunakan segitiga bersudut tegak. Sebab itu yang awak dah belajar. Okey, so daripada sini kita dapati bahawa ABQR ini adalah bentuk trapezium. Okey, dan kita ada panjang AB 7 cm. Macam mana dapat AB 7 cm? Okey, jejari bulatan yang berpusat A ni adalah 4 cm dan jejari bulatan yang berpusat di B ni 3 cm. 3 cm. So 4 tambah 3 7 cm. Okey, so dekat sini kita boleh tambah satu garisan memotong dekat sini, kita akan ada 7 cm dan sini 1 cm. Maka kita ada sudut X dan segitiga bersudut tegak. So, daripada sudut X, kita ada sisi bersebelahan dengan hipotenus. So, kita boleh gunakan cos. So, cos X adalah sisi bersebelahan 1/7. Nak cari sudut X, cos akan jadi cos negatif 1.
1/7, tekan kalkulator, dapatlah 81.79 darjah. Ataupun jika ditukar dalam minit, 81 darjah 47 minit. Okey, kita lihat contoh seterusnya, contoh 20. Okey, ada tayar, ada jalan, ada kayu. Okey, sebatang kayu disandarkan kepada sebuah tayar seperti dalam raja di sebelah. Diberi V ialah titik sentuhan di antara tayar dengan jalan. W ialah titik sentuhan di antara kayu dengan tayar. Sementara Y ialah titik sentuhan di antara kayu dengan jalan raya. Diameter tayar ialah 50 cm dan jarak W ialah 1.2 meter. Dengan menganggap bahawa jalan raya itu ialah suatu garis lurus, hitung A jarak VY dan B jarak di antara pusat tayar dengan titik Y dalam meter. Nyatakan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan. Okay, yang pertama sekali kita nak cari jarak VY. Okey, jarak VY sebenarnya dia sama dengan jarak WY. Okey, kita dah belajar sebelum ni kalau ada dua tangent yang sama pada satu bulatan, maka dia punya panjang kepada persilangan, titik persilangan akan sama. So dekat sini VY sama dengan WY sama dengan 1.2 meter. Tak payah kira-kira. Dah dapat jawapan. Okey, untuk contoh B. Jarak di antara pusat tayar dengan titik Y. Okey, pusat tayar dengan titik Y. Nyatakan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan. Okey, kita ada diameter tayar iaitu 50 cm sama dengan 0.5 meter. Dan kalau nak tukar jadi jari, kenalah bahagi dua. So, akan dapat 25 cm ataupun 0.25 meter. Okay, daripada situ, kita akan keluarkan kepada gambar raja ni. Jadi, kita nampak OW adalah 0.25. Dan kita ada WY 1.2 meter. So, OWY ni sebenarnya adalah segitiga bersudut tegak. Jadi, nak cari OY, bolehlah kita gunakan teorem Pythagoras. Di mana punca kuasa 2 bagi 1.2 kuasa 2 tambah 0.25 kuasa 2 akan dapat OY. So, bila kira, dapatlah punca kuasa 2 1.5 0.25 dan OY sama dengan 1.23 meter. Senang je. Awak hanya ada, awak perlukan mungkin kalau nak cari sudut, awak perlukan sin, cos, sinus, cosinus ataupun tangent. Kalau nak cari panjang sisi, mungkin juga awak boleh gunakan cos sin tan juga ataupun gunakan teorem Pythagoras. Okey, bergantung pada soalan. Okey, so sebagai latihan awak boleh cuba buat uji minda 6.3E pada muka surat 159. Soalan 1, raja di sebelah menunjukkan keratan rentas dari pandangan atas sebuah tong berpusat di O. Okey, ada sebuah tong berpusat di O. Dinding lurus KLM menyentuh tong bulat itu di titik L. Diberi bahawa sudut KLN ialah 75 darjah dan sudut LNP ialah 65 darjah. Hitung nilai X. Nak cari nilai X. Macam mana nak cari nilai X? Kita tahu kalau sini 75 darjah, dekat mana lagi 75 darjah? Kita tahu dekat sini 65 darjah, jadi dekat pusat ni berapa pula darjah? So nanti dah dapat darjah sudut LOP ni, awak bolehlah cari sudut untuk OLP dengan OPL. Sebab apa? Dia akan jadi segitiga sama kaki. Bila dah dapat sudut OPL, sudut yang OPL ni tambah dengan X akan sama dengan yang mana? So bolehlah cari X nanti. Okey, soalan 2. Raja di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. PQ ialah tangent kepada bulatan. Diberi bahawa PQ sama dengan 2OP. So, PQ ni adalah 2 kali OP. Okey, tentukan nilai sudut X dan sudut Y. Nyatakan jawapan dalam minit dan darjah. Macam mana ni? Okey. So, dekat sini tentu-tentu 90 darjah. So, awak ada segitiga bersudut tegak. So, awak bolehlah menggunakan mungkin awak cuba letak satu nilai, kemudian letak lagi satu nilai dekat sini. Nanti bolehlah dapat sudut X ni berapa. Kemudian nanti bolehlah cuba untuk cari sudut Y pula. Okey, soalan nombor 3. Raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada sistem gear pada suatu mesin. Rantai lurus AE
dan BC bertemu pada kedua-dua gear pada titik A, B, C dan E. Gear-gear itu berbentuk bulat dengan pusat O dan D masing-masing. Diberi bahawa OA 6 cm, DC 4 cm dan sudut CDE 130 darjah. Hitung nilai X. So kalau dah ada tangent punya, sini berapa? Senang je. Okey, panjang dalam sentimeter betul kepada 4 angka bererti. Okey, panjang AM. Macam mana nak cari panjang AM? So nanti dah dapat sudut X, awak belahlah ni dua. So awak akan ada segitiga segitiga bersudut tegak. So nanti bolehlah X ni akan jadi separuh dan awak bolehlah menggunakan sin, cos ataupun tan untuk cari panjang AM. Okey, seterusnya panjang CM pun sama caranya. Okey, seterusnya panjang OD. Ini kena cari panjang OM dulu, kemudian cari panjang MD menggunakan sin, cos atau tan, ataupun dah sebabkan AM dengan CM ni dah dapat, boleh gunakan teorem Pythagoras. So, boleh cari panjang OM dengan MD. So, nanti sambung je lah, tambahkan. Okey? So, soalan nombor 4 yang terakhir. Rajah di sebelah menunjukkan dua bulatan dengan jejari 3 cm dan 2 cm masing dan berpusat di O dan P masing-masing. Diberi panjang CD sama dengan DP. CD sama dengan DP. Okey. Hitung panjang dalam sentimeter betul kepada dua tempat perpuluhan OP. Macam mana tu? So, cari je lah. Panjang OC ni berapa, panjang CD ni berapa, panjang DP ni berapa. So nanti tambahkan, dapatlah jawapannya OP. Okey, seterusnya panjang BS. 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 Macam mana nak cari panjang BS? Awak dah ada sini nanti. Sini pun dah ada. So, carilah. Awak dah ada panjang OP, awak mungkin boleh buat segitiga sudut tegak dekat sini. Maka awak bolehlah buat teorem Pythagoras ataupun teorem Pythagoras lah yang paling senang. So gunakan teorem Pythagoras, dapatkan garis ni nanti sama dengan BS. Okay, last BST, bukan BTS, BST. BST dah dapat panjang BS, awak boleh pula cari panjang ST. Dah dapat panjang BS dengan ST, tambahkan. Macam mana nak dapat panjang ST? Okey. So ni awak akan ada tambah lagi satu garisan PT. Okay, tapi awak tak tahu pula berapa dia punya sudut. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Itu kena fikirkan sendirilah. So awak boleh cari panjang ST. So nanti awak campurkanlah dengan BS. Maka dapatlah panjang BST. Okey. So itu saja untuk video kali ini. Selamat mencuba soalan yang diberikan. Sekian, terima kasih.